الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertamanya dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izin Allah pada malam ini kita masih lagi dapat beribadah, menunaikan kewajipan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadat kita, merahmati dan meridai kita, dan kita mengharapkan agar dosa-dosa kita diampunkan dan dikurniakan kita syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala. Sambungan kita dalam kitab 40 kisah menarik dari Al-Quran. Kisah yang seterusnya, kisah yang ke-6, kubur berapi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 180. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta benda yang dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya, huwa khairan lahum, menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan
ia adalah buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Mereka akan dikalungkan, iaitu diseksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Walillahi mirasus samawati wal ardh. Dan bagi Allah jualah hak milik segala warisan isi langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu kerjakan. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita baca sebentar tadi, surah Ali Imran ayat 180, merupakan satu ancaman dan juga amaran serta peringatan bagi orang-orang yang sangat mencintai dunia sehingga akan rasa tamak dan halabah, ada sifat-sifat kikir dan juga bakhil dalam diri mereka, sehingga mereka tidak mau menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Bahkan yang paling dahsyat, yang paling teruk, mereka merasa bakhil itu adalah baik bagi mereka. Bersifat bakhil adalah satu sifat yang baik bagi mereka. Kerana apa? Kerana mereka tidak perlu mengeluarkan harta mereka. Bagi mereka, dengan menginfakkan harta mereka, dengan membelanjakan harta mereka, maka akan mengurangi harta mereka. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hari sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tanya sahabat kepada Nabi, apakah amalan yang paling afdal? Maksudnya sedekah waktu bila yang paling afdal? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jawapan kepada pertanyaan, sedekah ketika mana kamu masih lagi sihat, ketika mana kamu masih lagi memerlukan kepada wang tersebut. Sedekah dalam keadaan sayang nak bagi. Apatah lagi waktu nak bagi sedekah tu rasa kalau bagi sedekah ni fakir, akan jatuh miskin. Maksudnya apa? Maksudnya nak bagi sedekah tu rasa macam berat sungguh. Itulah waktu yang paling afdal memberikan sedekah. Maknanya bagi orang yang dah tak perlu dah, sampai tahap dia kata aku ni semua dah ada dah. No? Semua dah ada, rumah dah ada, kereta dah ada, kebun dah ada, cucu dah ada, isteri pun 2-3 orang. Ya, maknanya hidup dalam keadaan dia dah lengkap dah, tak nak apa dah. Dan bagi dia okey lah, kalau mati pun okey lah. Maka orang yang macam ni kalau dia bersedekah taklah afdal, bukanlah tak dapat pahala dah. Maksudnya waktu tu dia pun tak perlu lagi kepada harta. Ada seorang hamba Allah ni tuan-tuan, tapi sekarang saya tak nampak dia dah di masjid, di surau tak nampak lah. Mungkin disebabkan keuzuran lah. Last saya jumpa dia, saya kata haji, sihat je. Dia kata kat saya, alhamdulillah Ustaz, kalau saya ada kat surau tu sihat lah. Ya, kalau saya ada kat surau tu saya sihat lah. Dia datang surau naik Mavi. Lepas tu masa berjalan, dia nak berjalan ni daripada soft Tamar ni nak pergi ke keluar tu, makan masa lebih pada 10 minit Azhar nak berjalan. Lambat semua dia berjalan. Lambat, jalan slow kan. Jangkaan saya lah 10 minit, betul tak betul Allah Alam kan. Tapi memang lama lah. Cerita lama sungguh. Saya pun duduk jalan slow dengan dia. Rasa macam kita nak tumbang pula. Sebab dia jalan slow sangat. Jalan slow, setapak. Sambil dia berjalan tu dia sembang dengan saya. Dia kata, Ustaz, saya ni semua dah, alhamdulillah. Rumah dah bayar. Cuba bayar. Ada orang sampai pencen lah bayar rumah. Tambah sekarang ni, kalau rumah sekarang cuba tengok harga dia berapa. Atas 400-500 ribu sekarang ni rumah sebulan. Orang kata sekurang-kurang lah, kalau dapat 500 ribu tu, sekurang-kurangnya sebulan 2 ribu lebih nak kena bayar. Nak berapa tahun nak kena bayar tu, sampai pencen tu. Ada yang 65 tahun, 70 tahun. Agak-agak sampai ke tidak umur 65 tahun nak bayar hutang rumah.
Dia kata kat saya, dia kata alhamdulillah rumah pun dah habis settle dah. Anak-anak saya pun dah besar, dah berkahwin, dah ada dah rumah tangga masing-masing. Saya pun dah tak perlu apa lagi dah. Saya ada kereta ni datang cukup dah datang sayang. Dia kata cik, dia kata cukup dah tak nak apa lagi dah. Saya rasa memang dah tak ada apa lagi dah, dia kata. Maksudnya dah, orang kata kalau mati pun okey lah. Macam tu. Mana tunggu mati sajalah. Dan saya pun tak dapat dah berita dia apa. Sebab last saya jumpa dia yang tu je lah. Saya tak dapat maklumat lagi, mungkin dia tak sihat atau dia ada uzur. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah, ada orang yang dia tak fikir lagi. Ada orang yang umur 80, 70 masih lagi duk fikir, duk main forex lagi. Duk main lagi. Orang kata pelaburan, jangan ni kan, tak habis-habis lagi pelaburan. Last kali lebu habis duit dia keluar habis duit dia. Sebab apa? Tu nak masuk pelaburan. Last kali pakai lebu putih mata. Tak apa dia kata. Cuba lagi pinjam duit anak. Okay. Ada yang sampai tahap macam tu, mana nak mati dah waktu tu, sepatutnya apa yang dia buat? Infak. Biasanya kalau semakin dekat kita dengan kematian kita ni, hadirin hadirat yang dikasihi Allah, kita dah tak sayang dah dekat harta kita. Mana kalau kita masih lagi duk sayang kat harta kita. Yang muda-muda kita tak kata tentang usia besar-besar ni. Orang kata 40-an, 30-an, 50-an, masa tu masih lagi duk cargas, masih lagi duk mikir, bekerja. Nak bayar sana, nak tampung sana, nak korek sana, nak tutup sana. Kan? Sebab masih lagi duk sibuk dengan pencarian, masih lagi sibuk dengan keduniaan, masih lagi sibuk. Dan waktu tu memang ada sifat-sifat orang kata sayang nak memberikan harta, sayang nak menginfakkan harta, sayang tuan-tuan. Nak korban, jarang sekali lah kalau nak masuk korban. Dia kata apa? Mahir, dia kata 700, 800 ni boleh melabur, dia kata lebih bagus. Dia duk fikir lagi. Sebab 800 bukan senang, bukan semua boleh bagi. Cuba kita cek balik. Yang duk masuk korban 850, 800 800 setengah. Yang 800 setengah cuba cek umur berapa. Kebanyakan yang paling muda berapa masuk? Siapa yang uruskan bahagian ni? Yang paling muda agak-agak ada belasan tahun? Tak ada ke? Tak ada. 20 tahun? Tak ada. 20-an. Apa tak cuba 20-an? Cuba tengok. Cuba cek balik kalau kurang sini. 7. 7 ekor lembu kali dengan 7. 7 bahagian kan? Cuba tengok. Daripada 7 ekor lembu 7 bahagian tu, cuba tengok berapa ramai. Tengok rate umur. Kebanyakan umur berapa yang banyak masuk korban. Kita buat kaji sikit dan kita kena fikir bagaimana kita nak tarik anak-anak muda yang umur 20-an, 30-an, nak bagi dia masuk korban setiap tahun. Sebab apa? Sebab umur yang antara 20, 30 ke 40 ni tuan-tuan, dia berat sikit nak buat keluar duit ni. Tapi kalau dia nak tambah penapis air, penapis udara, aircon, tilam kowe, dia boleh. Sebab apa? Dia fikir tu keperluan dia. Nak tidur, keperluan nak minum, udara yang segar, kesihatan yang terjamin. Dia fikir yang tu. Dia sanggup bayar. Tapi berapa ramai yang sanggup bayar untuk korban setahun sekali dengan harga RM850? Bukan kata 850, setengah yang korban di luar negara. Cuba tengok berapa ramai yang masuk. Kerana apa? Kerana tu yang Nabi sebut, waktu ni lah waktu yang ramai di kalangan pemuda-pemuda, masa dia sihat, masa dia muda, dia masih perlukan lagi wang. Dia sayang nak keluarkan wang. Kalau bagi yang dah berusia, yang lanjut usia, dia tak ada apa dah. Anak duk bagi setiap bulan, duit dia pencen pun ada dah. Anak duk bagi pula, anak ramai. Alhamdulillah anak saya, dia kata ada lah 12 orang. Boleh kan? Orang dulu anak bukannya sikit tuan-tuan. Adik-beradik saya pun 11 orang. Kan? 11 orang. Kalau pakat bagi seorang 200 kat mak ayah pun, cuba bayangkanlah anak tu 10 orang. Seorang 200. Banyak mana dah. Kan? Zakat nak keluar duit tu dia kisah. Duduk di kampung makan apa sangat. Ayam belakang rumah ada. Kan? Lembu pun tambak ke belakang tu. Sayur-sayur. Banyaklah orang kata jimat dekat kampung ni kan. Sewa tak payah bayar, apa tak payah bayar. Macam kita lah kampung juga ni.
Kampung Merbau Sempah kan. Kampung juga sini. Kan suasana macam berbeza dengan orang yang berada di bandar. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang usia lanjut ni dia tak fikir lagi dah. Maksudnya dia nak beramal, pantang kalau dengar orang kata wakaf, dia masuk. Di mana saja orang nak wakaf, orang nak menyumbang, dia bagi saja. Sebab bagi dia harta yang dia miliki tak ke mana pun. Tu pun kalau kaki suruh kaki masjid. Tapi kalau dia kaki apa nama yang duk naik motor, duk ride sana ride sini tu, umur 50 60 pun jangan main-main. Dia kata lebih baik aku berjalan pergi Naratiwat pula tahun ni. Pergi Krabi ke kan, pergi mancing ke, daripada duk bagi sumbangan, bagi sedekah ni, lebih baik pergi enjoy dulu. Macam-macam. Itulah keadaan. Kalau orang kata kita sayang kepada harta sehingga kita susah nak infakkan harta kita, ketahuilah ada penyakit dalam hati kita. Kalau kita sayanglah tabung, orang tolak tabung dan nak buat lena tu. Tolak tabung dan nak buat lena, lepas tabung tengok-tengok jaga balik. Ada buat lena je. Ketahuilah dalam diri kita ada penyakit. Jangan sekejap lagi orang tolak tabung tak masuk duit, pakat duk tengok dia. Dia penyakit tu. Kawan baru lepas bagi duit tadi kat luar tadi. Tak masuk dalam tabung, mana ada duit dah. Kan time tu pula memang dia rasa mengantuk sikit, semua pakat tengok. Sebab ustaz kata siapa yang tidur waktu tabung tolak tu kedekut. Jangan duk ni pakai tua tuan. Kita tanya diri kita ni hati bersedekah pun tidak. Kalau orang yang suka infak, orang yang suka belanjakan harta di jalan Allah dalam keadaan dia masih lagi perlukan kepada wang tersebut, perlukan kepada harta tersebut, inilah yang terbaik bagi dirinya. Tetapi bagi orang yang dia rasa, dia bimbang, dia takut kalau dia bersedekah dia akan miskin, kalau dia menginfak dia rasa akan berkurangan hartanya, maka orang ini kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menyangkakan huwa khairal lahum. Mereka ini menyangkakan dengan tidak menginfak, tidak membelanjakan, tidak bersedekah, dengan ada sifat bakhil dalam diri mereka, itulah baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, sebenarnya bukan baik, buruk sekali bagi mereka orang yang bersifat dengan sifat bakhil. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, daripada awal kita jumpa dalam surah Al-Baqarah ayat berkaitan tentang yunfiqun wa mimma razaqnahum yunfiqun. Awal-awal kita baca surah Al-Baqarah, kita dah jumpa dah ayat yunfiqun, iaitu apa dia? Infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka rezeki dan mereka infak. Mereka infak apa yang kami rezekikan kepada mereka. Itulah di antara ciri-ciri, tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Banyak lagi sampailah kita tengok di ujung dalam Al-Quran banyak ayat berkaitan tentang sedekah, tentang zakat, tentang infak, tentang menginfakkan harta, membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa tuan-tuan hadirin yang dikasihi Allah, dengan bersedekah mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak menginfakkan harta di jalan Allah akan memperoleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya bagi orang yang bakhil, sebaliknya bagi orang yang kedekut, mereka ini akan mendapat azab yang sangat-sangat pedih. Bahkan mereka akan dikalung dengan kalung siksaan api neraka. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah, di sebalik ayat yang kita baca berlaku di zaman Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Masa tu Abu Sufyan masih lagi hidup, Rasulullah dah wafat, ramai di kalangan para sahabat dah wafat. Adalah beberapa orang sahabat yang masih lagi ada di zaman tersebut, antaranya Abu Sufyan. Maka menjadi orang kata satu adab ataupun tradisi orang-orang ni, orang-orang yang mana alim, terutamanya para sahabat, akan diziarahi oleh tabi'in. Maka hari ini Rasulullah dah tiada, para sahabat pun dah tiada, tabi'in pun dah tak ada, tabi'un tabi'in
pun dah tak ada. Yang ada hanyalah orang-orang saleh, yang ada hanyalah alim ulama. Maka tuan-tuan, pergilah ziarah alim ulama. Tuan-tuan, pergilah ziarah, hormatilah para ulama, hormatilah orang-orang saleh ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh para tabi'in, mereka pergi menziarahi para sahabat Nabi yang masih lagi berbaki, yang masih lagi hidup di zaman mereka, mengambil keberkatan dan juga nasihat. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah, dikisahkan, diceritakan kisah ini oleh Muhammad Yusuf Al-Ghazbani, seorang tabi'in. Apa katanya? Pada satu hari kami pergi ziarah Abu Sufyan, pergi ziarah bersama dengan tabi'in yang lain. Tabi'in ini siapa tuan-tuan? Tabi'in orang yang hidup di zaman para sahabat, yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka hidup di zaman para sahabat dan dapat bertemu dengan para sahabat. Itu tabi'in. Kalau sahabat kita tahu, kalau sahabat pula mereka yang beriman dengan Allah dan Rasul, berada di zaman Rasulullah dan dapat bertemu dengan Rasulullah, hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Itu adalah sahabat. Maka Muhammad bin Yusuf Al-Ghazbani sempat menjadi tabi'in. Lalu beliau mengajak tabi'in yang lain pergi bertemu dengan Abu Sufyan, nak ziarah Abu Sufyan. Maka mereka pun pergilah ke rumah Abu Sufyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jemput masuk. Pun sembanglah, sembang. Tak sempat sembang panjang lah. Abu Sufyan kata, jiran saya, saudaranya baru meninggal. Jom kita pergi ziarah. Jom kita ucapkan takziah dan kita hiburkan dia. Mungkin dia dalam keadaan kesedihan. Ya, saudara baru meninggal. Adik-beradik dia baru meninggal. Lalu Muhammad Yusuf Al-Ghazbani, dia pun kata, jom kita pergi. Memang menjadi satu adab. Apabila ada kematian, kita kena ziarah. Kena ziarah. Takut tengok janda muda baru pakat ramai ziarah. Semua pakat nak pergi ziarah, pakat nak tolong orang berat. Yang tua-tua, yang ni apa semua, yang duda tak ada siapa nak pergi tengok pula. Kan? Semua. Tak kira siapa lah. Dia janda ke, dia duda ke, siapa ke, pergilah ziarah. Biasalah kan. Kalau ada setengah orang tu, dia memang macam tu lah. Ada seorang makcik ni tuan-tuan, dia mengadu kat saya. Dia kata ustaz, dah ramai dah masuk Minang makcik kata. Tok Imam, Tok Bilal. Tok Imam, Tok Bilal. Pakai dia datang dekat dia kan. Tapi dia ditolak. Suami dia meninggal. Cuba bayangkan, masa tu umur dia baru 30-an. Mudah tak mudah? Semua sampai sekarang umur 80 baru datang lagi. Ya. Tapi itulah kata orang perempuan ni, kalau dia sayang kat suami dia, dia tak nampak dah orang lain. Saya kata, kenapa yang tak nak nikah? Saya kata kan, lama dah suami meninggal. Dia kata, tak nak lah, nanti nak duduk dengan suami, tak nak jumpa suami kat sana tu. Masya Allah, isteri yang saya, dia berapa puluh tahun. Cuba bayangkan, 30-an, sekarang dah 80-an dah umur, berapa tahun, tetap setia dengan suami dia. Sayang sungguh dekat suami dia. Anak seorang. Masa meninggal tu anak dia kecil lagi. Dia ceritakan saya ni dah macam anak-anak dia. Anak ke cucu dia kata. Yang anak lagi anak pangkat tu. Kan dia ceritakan saya. Dia kata ramai orang datang duk Minang ni. Dia bukan tak nak, dia kata, tapi memang tak nak lah. Dia memang tak nak lah. Dia kata sebab dia, suami dia baik. Ni suami yang baik dengan isteri, insya-Allah isteri dia akan sentiasa mencintai suaminya sampai ujung hayat dia. Tapi tak salah pun seorang wanita yang nak berkahwin lain, tak salah pun. Tak dosa pun. Tak dosa. Tapi itulah wanita, no? Kalau dia sayang, dia tak nampak yang lain dah. Orang lelaki sayang juga, tapi yang lain pun tengok juga. Dia sayang, tapi yang lain pun tengok juga. Biasalah. Itu dah fitrah. Kan? Lumrah kan? Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila diajak
mereka pun pergilah ziarah. Ketika mana pergi ziarah, mereka melihat jiran Abu Sufyan radhiyallahu anhu menangis. Bengkak dah mata dia ni, mata dia bengkak dah. Kemungkinan dia menangis tu mungkin dari pagi tadi sampai ke petang. Kalau dia duduk dalam pintu rumah sambil dia pegang tangan dia menangis. Lalu diceritakan oleh Muhammad Yusuf Al-Ghazbani, kami pun pergilah ucapkan takziah, pujuk dia. Pujuk dia supaya dia tak menangis. Cubalah hiburkan dia. Tetapi malang sekali. Jiran Abu Sufyan radhiyallahu anhu tidak mau menerima takziah dan hatinya tidak dapat dihiburkan. Tetap dia menangis. Agak-agak gerak dia tak. Kita ucap takziah, dia bujuk dia tak nak dengar dekat kita. Bila duk tengok orang kata ucapan takziah tu tak lutlah orang kata. Lalu apa yang berlaku? Kami pun berkata kepada siapa? Kepada jiran Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Apakah engkau tidak mengetahui bahawa kematian merupakan satu jalan yang mesti dilalui oleh semua orang? Maksudnya apa? Kita semua ni akan mati. Nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala mesti kena mati dulu. Kita nak pergi ke akhirat, negeri akhirat, kita kena mati dulu. Mati itu adalah satu jalan menuju ke negeri akhirat. Oh, kena ceramah lah kan? Kena ceramah. Laki-laki tu kata, lah, duduk tazkirah kat saya pula. Ya, saya tahu dah dia kata. Bukan saya tak tahu. Memang saya tahu pun, mati itu memang satu jalan menuju ke negeri akhirat. Tetapi saya menangis kerana saudaraku yang meninggal itu, dia kata, ni duk kena seksa ni daripada pagi tadi. Terkejut lah bila dengar jawapan daripada jiran Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Dia kata, aku menangis tu bukanlah sebab saudaraku meninggal, tetapi aku menangis ni sebab saudaraku yang meninggal pagi tadi, dia duk kena seksa ni. Dia duk kena seksa ni daripada pagi tadi sampai ke petang ni. Aku tu fikir, apalah nasib dia. Lalu bila dia cerita macam tu, terkejutlah Muhammad bin Yusuf Al-Ghazbani. Juga tadi yang lain semua terkejut. Macam mana kamu boleh tahu? Macam mana boleh tahu benda yang gaib? Itu perkara yang gaib. Macam mana boleh tahu? Kan? Pelik lah kan? Macam mana boleh tahu orang kena seksa? Tahu tak? Kita pergi lalu kubur, kita tengok dia kena seksa, kita percaya tak? Ni kubur ni kena seksa. Ni kena seksa tu ni. Ni bukan cerita Tok Adi tuan-tuan. Cerita Tok Adi tahu? Tok Adi, tanah kubur. Tok Adi seorang aja dalam negara kita yang boleh tengok macam-macam. Macam-macam kita tengok. Tok Adi duk tengok kan, kubur belik, api dalam kubur banjir. Oh, hebat Tok Adi. Yang tu dia cerita dalam tu ya. Dalam kubur kan. Ini memang real. Kisah ni real tuan-tuan. Bukan rekayasa. Benda ni betul. Benda ni benda yang betul. Maka bila dia kata itu, macam mana kamu boleh tahu perkara ini perkara gaib? Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, jawabnya itu tidak. Aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Kemudian barulah lelaki itu mula cerita pengalaman apa yang dia lalui, pengalaman yang sangat ngeri yang dia pernah lalui sepanjang hidup dia. Dia pun ceritalah. Lelaki itu mula cerita. Dia kata macam ni cerita dia. Pagi tadi ketika mana kami pergi menghantar jenazah saudara saya ke tanah perkuburan, selesai kebumikan semua pakat balik. Tinggal saya seorang. Saya pun tengah duduk siap-siap lah, gulung tikar semua nak balik lah. Masa saya nak balik tu, tiba-tiba saya terdengar jeritan. Gerun. Tiba-tiba dengar jeritan. Tolong, sakit. Sakitnya. Dia dengar. Dia tahu saudara dia. Suara tu daripada ni, suara saudara dia. Dia tahu.
Dia tahu dan dia yakin itu saudaranya. Dia pun tersentak. Allah, apa sebab? Lepas tu dia kata lagi, mereka telah meninggalkan aku kesorangan di sini. Alangkah pedihnya sisaan ini. Ya Allah, aku ni solat, aku ni puasa, kenapa aku kena sesa? Sakitnya ya Allah, tolong. Dia duduk menjerit sakit. Lalu bila dah macam tu, aku bila dengar suara macam tu, aku pun menangis. Dan tak tahan lagi dah. Tak tahan dah duduk dengar dia duduk menangis tu. Nak tengok apa jadi dekat saudara dia kat kubur tadi. Dia pun ambil cangkul, dia korek balik. Dia korek. Lepas tu dia pun tengok, nak tengok lah keadaan saudara dia menjerit ni. Doktor ni minta tolong ni. Oh, sakit. Doktor ni tu, dia pun korek sungguh. Dia nampak saudaranya sedang diazab, penuh api dikeliling dan lehernya dibelenggu, tengkuk dia dibelenggu dengan api, dengan kalungan daripada api. Lepas tu dia minta tolong, tangan dia duduk macam tu. Tangan dia duduk hulu macam dia minta tolong. Kita lari je. Seorang-seorang pun tak ni. Berani dia. Kalau saya bukan kata tolong, lari, demam 3 hari. Tak bangun tak. Dalam kubur tu cerita ni. Ni bukan lakonan. Yang berlaku pun kita dah takut lah. Betul. Allahu Akbar. Tapi dia tetap beranikan diri dia sebab nak tolong. Dia pun bila dah macam tu, dia pun hulurkan tangan. Masa dia hulurkan tangan tu, tuan-tuan, api sambar tangan dia. Tangan dia terbakar. Bila tangan dia terbakar, hangus tangan dia. Dia pun apa lagi sakit. Cepat-cepat dia ambil cangkul tadi, dia timbus balik kubur. Dia tutup balik kubur, dia cepat-cepat lari. Dia kata, itulah aku duduk menangis. Dia kata, aku duduk menangis sebab apa? Duduk fikir bagaimana keadaan saudara aku. Dia pun tunjuk tangan dia. Dia tunjuk, dia hulur tangan dia. Dia kata, tengok ni tangan aku pun dah hitam terbakar. Percaya tak percaya, nak ikut suka hati lah kan. Dia kata, percaya tak percaya, ni sungguh ni aku kena api tadi sambar. Dia nak tolong saudara dia, api tu sambar dia sekali. Lalu bila dia balik tu, dia pegang tangan dia sambil-sambil orang kata dia tunjuk tangan dia kehitaman tu akibat terbakar. Dia pun duk kata dekat Muhammad bin Yusuf Al-Ghazmani berkaitan tentang pengalaman dia tadi. Lalu mereka pun mikir apa yang dia lakukan, apa dosa yang dia buat. Bila dicek balik, rupanya dia ni orang yang rajin solat. Tuan-tuan, dia rajin solat, puasa, Masya Allah. Dia lah orang yang pertama yang duduk di depan Nabi ni. Dia duduk puasa, kata rajin sungguh dalam puasa ni. Dia puasa ni, dia lah orang yang pertama ambil makan. Dan dia lah orang yang pertama ambil 2, 3, 4 bekalan masuk dalam kereta. Maksudnya kan rajin lah. Kalau kata murah pun dia lah, kalau kata sahur pun dia lah, semayang pun dia rajin, ibadat dia rajin. Bukan kata dia malas. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Bila duk fikir apa dosa dia, rupanya dosa dia tidak menginfakkan harta. Rupanya dosanya tidak bersedekah, tidak mengeluarkan zakat. Dia tak keluarkan zakat, dia kikir, dia kedekut dengan harta dia. Sebab tu hadirin hadirat yang dikasihi Allah, kita kena ingat rukun Islam ni bukan boleh tinggal salah satu dah. Kalau kita berkemampuan, kelima-lima rukun Islam kita kena buat. Tolak satu habis. Orang yang berkemampuan pergi mengerjakan haji. Pergi mengerjakan haji pada tahun ini. Syukur, alhamdulillah. Bagi yang dah pergi, alhamdulillah. Bagi yang belum pergi, na'udzubillah dah, kan? Yang belum pergi, kena ikhtiar, kena pergi. Bak mampu
ataupun tidak, mampu ataupun tidak, itu cerita lain. Kita kena ikhtiar bagi kita mampu. Kita kena ada azam. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kena ada usaha. Selain itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat beberapa ramai di kalangan masyarakat kita yang mana mereka meletakkan sebuah halangan, aku tak termasuk sebab istitaah, syarat mengerjakan istitaah, berkemampuan, tak mampu. Ramai kan yang dia letak macam tu, aku tak mampu. Bila tak mampu nak buat apa? Tak payah pergi ya. Kalau dia meninggal, tuan-tuan, meninggal dalam keadaan tak dapat pahala. Habis kalau tuan-tuan nak dapat pahala penuh mengerjakan haji, walaupun kita ni tak mampu nak pergi haji lagi buat masa sekarang, apa yang perlu kita buat ni bagi yang tak mampu lagi lah. Bukan kata tak mampu sampai bila-bila. Istitaah ni bukan kata sampai bila-bila. InsyaAllah satu masa kita akan mampu, insyaAllah. Bagaimana caranya? Sekurang-kurangnya pergilah daftar tabung haji tu. Buka akaun buku tabung haji tu, buka akaun dulu. Ni dah dia sebut kata tak mampu. Akaun lain semua dia buka. No, My Bank, Bank Islam, Agro Bank, RHB Bank, Public Bank, Saving Bank, semua dia buka. Bank, Public Bank, semua dia buka. Tapi yang dia tak buka apa dia? Tabung haji. Nampak? Sebab dia fikir kalau buka tabung haji susah nak keluar duit. Susah sikit kan? Nak keluar tabung haji ni susah sikit. Kalau orang yang cerdik sikit, dia link dengan tabungan apa, Bank Islam ataupun Bank Rakyat. Tetapi yang tak reti itu duduk dalam tu lah tabung haji dia. Macam duit SB kan susah nak keluar kan. Nak keluar susah sikit. Dia nak cari tempat yang mudah dia nak buat keluar. Dia nak cari yang mudah dia nak buat keluar tu senang. Orang kata yang paling mudah tu lah kepala harimau. Sebab kepala harimau ni di mana-mana saja ada keluar. Buka mulut saja masuk dapat. Kan? Kita tengok beberapa ramai yang buka akaun tabung haji, tuan-tuan. Cek balik, tengok balik. Terutamanya anak-anak muda kita, beberapa ramai yang buka akaun tabung haji. Lepas tu yang kedua, kumpul duit sikit-sikit, masuk sikit-sikit, RM50 ke RM100 kan. InsyaAllah kalau RM100 setiap bulan, 13 bulan cukup dah untuk daftar haji. Siapa yang daftar tu ni, insyaAllah dia akan dapat pergi cepat. Dia daftar pada tahun 2023, insyaAllah 2123 dapat pergi. Kan? InsyaAllah lah. Dia daftar tahun ni, kalau dia baru nak daftar, pergi daftar, dia akan dapat giliran 2023, dia akan dapat gilirannya 2123. Betul tak? Tapi janganlah terlalu orang kata pakai tak ada lah. 1 tahun lagi lalu rasanya dalam kubur tu tulang bertukar jadi tulang tu tak ada tulang lah rasanya kan. Dah biar 1 tahun lah dia tak nak pergi. Tahun lepas tuan-tuan anak murid saya datang, dia kontak saya, dia WhatsApp saya, dia kata ustaz jemput datang rumah dia, dia buat majlis kesyukuran dan doa selamat nak pergi Mekah. Saya pun katalah ayah aku mak pergi Mekah. Dia kata mak dia nama tak naik lagi, ayah dia tak naik nama lagi, tapi nama dia naik dulu. Dapat pilih. Saya kata ikut ni kan, ikut Foroda kata di mana-mana ke yang ratus ribu tu, yang 70,000, 60,000 kan. Dia kata dah dengan tabung haji lah, muasasah. Yang package subsidi tu lah dia kata, yang dapat B40 tu. Macam mana dapat? Tuan-tuan tahu umur dia berapa? Umur dia baru 26 tahun. Umur dia baru 26 tahun, 27 tahun. Saya kata macam mana umur dia dapat naik nama? Tak tahu ustaz, dia kata rezeki Allah bagi. Daftar bila? Masa baby. Daftar haji masa baby, tuan-tuan. Lahir saja mak dia, ayah dia pergi daftar tabung haji, daftar haji, daftar terus haji. Ini anak sampai ke besar tak kenal tabung haji. Yang dia kenal tabung uji. Alhamdulillah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kesian. Ambil peluang, bagi cerita kat anak-anak kita, kat cucu-cucu kita. Buka akaun, daftar haji. Bak boleh pergi bila berapa tahun tu cerita lain. Kalaulah meninggal tuan-tuan dalam keadaan tak sempat lagi mengerjakan haji, dia pahala dia seperti orang yang mengerjakan haji.
pahala dia dapat. Duit tu boleh buat upah haji. Tu di antaranya. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang dia nampak akhirat, insya-Allah dia berusaha. Begitu juga tahun ini, tahun yang sangat istimewa. Bulan Zulhijjah, 10 hari dalam bulan Zulhijjah, tuan-tuan. Marilah kita kejar, marilah kita tingkatkan amal ibadat kita 10 hari yang pertama ni. Mari sungguh-sungguh. Dengan apa? Dengan kita berkorban, dengan kita infak, dengan kita bersedekah. Inilah peluang yang paling orang kata afdal untuk kita bersedekah, iaitu 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Banyakkan infak, banyakkan bersedekah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah tambah rezeki kita. Jangan jadi seperti lagi kisah ni, orang yang kedekut, orang yang kikir, orang yang sayang dengan harta, last kali dia mati dalam keadaan tak sempat nak bersedekah, akhirnya disiksa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Rujukan Mukasyafatul Qulub Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kita dapat manfaat dari kisah yang dipaparkan pada malam ini, insya-Allah. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah kata. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang di sini mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.